KKM show pergerakan rentas daerah dan negeri diperketat. Jumlah penduduk terjejas banjir melebihi 40,000 petang ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita Wilayah 9 Januari 2021 bersama saya Muhammad Syah Musa. Seperti biasa, kami akan terus membawa kepada anda kemas kini berita seluruh negara. Tiga negeri berlintah langsung yang akan dimulakan bersama Rozi Hanis Abdul Rahman dari RTM Pahang yang menumpukan laporan mengenai perkembangan banjir. Seterusnya dari Sarawak, kita bersama Bumawin yang bakal menumpukan laporan penemuan mayat selepas 6 hari operasi mencari dan menyelamat. Akhir sekali, sindiket pengedaran dadah didalangi 6 keluarga tumpas antar pengisian dari Sabah. Laporannya bersama jawabannya Jim Lajem. Terus setia bersama Berita Wilayah. Kementerian Kesihatan KKM mencadangkan prosedur operasi standard SOP lebih ketat dilaksanakan susulan peningkatan kes COVID-19. Antara syur yang dikemukakan termasuk menghadkan rentas daerah dan negeri. Hambaba KKM mendapati peningkatan mendadak kes kebelakangan ini membabitkan rentas daerah dan negeri. Pada kes yang didaftarkan, direkodkan 2,000, ada yang 3,000 lah yang yesterday. Sebelum ni 2,000 dan 1,000 kes. Kes sporadik dengan kes bukan warga negara yang diuji melalui pengesanan yang kita telah wajibkan, dia hampir sama ya. Jadi 50% lah. Jadi kes sporadik ni ialah kes yang saya masukkan kes dalam komuniti yang dijangkiti melalui rentas daerah, rentas negeri, dan juga berlaku bila ada gathering, bila ada perhimpunan. Ramai didapati tidak patuh sepenuhnya SOP ditetapkan terutama sejak pembukaan semula sektor ekonomi. Justru ia menyumbang kepada peningkatan kes di kawasan padat penduduk dengan pergerakan mudah termasuk di Ibu Negara, Selangor, Johor, Pulau Pinang dan Sabah. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Adham memaklumkan KKM giat menguatkuasakan pematuhan SOP di Pusat Pembinaan Sementara Banjir. Pembukaan sesi persekolahan akan diperincikan Kementerian Pendidikan sejurus selepas pengumuman Perdana Menteri mengenai pelan tindakan selanjutnya untuk COVID-19 Isnin ini. Menterinya Dr. Razzie Mat Jeidin menegaskan setiap keputusan yang bakal diumum mengambil kira semua aspek termasuk keselamatan murid dan pelajar. Keputusan bergantung kepada situasi semasa COVID-19. Perlu diingat bahawa dalam konteks menguruskan krisis, ianya perlu dilihat secara menyeluruh. Maknanya sebarang perancangan mana-mana pihak perlu dilihat dalam gambaran ataupun kerangka yang lebih besar. Maka pengumuman Perdana Menteri itu akan memberi satu kerangka yang besar dan kami akan perjelaskan perkara-perkara berkaitan dengan persekolahan selepas pengumuman oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Beliau ditemui di Ibu Negara. Setakat 4 petang tadi, jumlah penduduk terjejas banjir di 5 negeri meningkat kepada 42,330. Mereka ditempatkan di 385 pusat pembinaan sementara di 5 negeri yang terlibat. Pahang masih merekodkan jumlah tertinggi berikut statistik terkini berdasarkan info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat.
Situasi banjir di Terengganu tidak banyak berubah dengan jumlah penduduk dipindahkan meningkat sedikit terutama di daerah Kemaman. Untuk perinciannya bersama rakan pelapor Azrul Faizal Jusoh yang kini berada di daerah Dungun. Azrul, silakan. Terima kasih Syah. Di studio kini saya berada di kampung Kuala Jengai di Dungun, Terengganu untuk situasi terkini banjir bagi negeri ini, dan suka saya kongsikan maklumat atau laporan terkini keluarkan oleh Bilik Gerakan Sekretariat Badan Pengurusan Bencana Negeri Terengganu. Sehingga ke pukul 5 petang tadi pun dilaporkan banjir di Terengganu semakin pulih dengan menempatkan 50 PPS di dua daerah, itu merupakan daerah Kemaman dan juga Dungun. Dan ketika ini selama 10,124 penduduk telah pun masih lagi berada di PPS, melibatkan 2,566 keluarga, dan untuk pecahan daerah Kemaman masih lagi yang tertinggi iaitu seramai 7,897 penduduk masih lagi berada di 25 PPS dengan melibatkan 1,930 keluarga. Manakala bagi daerah Dungun pula dilaporkan seramai 2,227 penduduk masih lagi berada di 25 PPS daripada 636 keluarga. Dan pada sebentar tadi, pada sebelah petang tadi, telah pun dimaklumkan bahawa PPS di daerah Hulu Terengganu telah pun ditutup dan penduduk telah pun pulang ke rumah masing-masing untuk kembali membersihkan rumah mereka. Dan untuk waktu ini boleh saya kongsikan di kampung Kuala Jengai ini baru-baru ini telah pun dilanda, ataupun 2 hari lalu telah pun dilanda banjir dengan air melimpahi tebing sehingga setinggi saya, ataupun macam saya berdiri sekarang ni, setinggi saya airnya, dan boleh katakan agak menjejaskan hampir keseluruhan kampung. Dan waktu ini dilaporkan juga hanya 2 sungai di Terengganu masih lagi dilaporkan melebihi paras bahaya, itu Sungai Kemaman dan juga Sungai Dungun. Jadi untuk waktu ini dilaporkan kedua-dua sungai ini status menurun, dan itu satu berita baik pada para penduduk yang berada di daerah-daerah yang berkaitan ataupun yang terkesan dengan banjir. Dan untuk waktu ini juga cuaca di seluruh negeri dilaporkan mendung dan juga hujan kadang-kadang lebat, namun tidak membimbangkan untuk situasi terkini ini, kerana pihak berkuasa telah maklumkan bahawa trend keseluruhan sungai yang terlibat dengan banjir pada baru-baru ini masih lagi dilaporkan menurun dan tiada lagi pertembungan dengan air pasang besar di muara sungai. Jadi untuk itu nantikan juga kami akan bawa lagi untuk anda dari perkembangan dari masa ke masa untuk banjir Terengganu, dan kita harapkan untuk selepas ini akan ada lagi yang positif dari waktu ini. Jadi terus kembali bersama rakan tugas Syah untuk berita seterusnya. Silakan Syah. Baik, terima kasih Azrul. Kementerian Alam Sekitar dan Air Kasa mendapati sistem peparitan yang tersumbat menjadi antara punca bencana banjir. Justru pihaknya akan mengambil beberapa tindakan segera bagi menangani perkara berkenaan. Usaha Kementerian Alam Sekitar dan Air Kasa Datuk Seri Dr. Zaini Ujang berkata penyelenggaraan longkang secara berkala perlu dilakukan bagi memudahkan aliran keluar air. Ya, so bayangkan kalaulah satu negeri berapa banyak longkang-longkang yang masuk ke dalam sungai, itu yang perlu kita selenggara. Pastikan ketika banjir, bila banjir itu kita tahulah pokok tumbang, ada kalau kita tengok tadi macam-macam jenis sampah yang ada dan menyebabkan air itu tak boleh nak keluar daripada kawasan tersebut. Jadi perkara tersebut akan kita teliti. Sikap tidak bertanggungjawab segelintir penduduk yang bertindak membuang sampah secara sengaja ke dalam sungai memburukkan situasi. Beliau berkata demikian selepas menyertai program MSU Sungai Damansara National River Trail Project di Shah Alam, Selangor. Tenaga Nasional Berhatian B rugi jutaan ringgit apabila banyak pencawang miliknya rosak akibat banjir. Jumlah kerugian bagaimanapun dianggarkan tidak setinggi seperti dialami ketika banjir besar pada 2014. Pengerusi TNB Datuk Seri Mahathir Khalid berkata pihaknya sedang membuat pengiraan bagi mengenal pasti jumlah kerugian sebenar. InsyaAllah dalam seminggu lagi kot, bila dah surut sikit kita akan kira. Tapi kita repair terus. Sebab kita tak nak bagi masyarakat tak ada bekalan elektrik. Kalau dapat selesaikan terus repair. Kalau tak repair, kena bawa genset. Masukkan genset untuk dapatkan bekalan elektrik. Betul.
Jumlah kerugian tidak sebanyak ketika banjir 2014 kerana pencawang yang dibina semula pada tahun tersebut lebih kukuh dan dibina di kawasan lebih tinggi. Dato' Sri Mahathir ditemui selepas menyampaikan sumbangan peralatan sekolah di Kuala Nerang, Kedah. Untuk perkembangan cuaca semasa bersama Pegawai Jabatan Meteorologi Farha Abdul Halim. Silakan. Baik, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua penonton bersama Map Malaysia. Untuk perkembangan cuaca pada petang ini pula, kita terus kepada amaran keadaan laut iaitu angin kencang dan laut bergelora yang sedang berlaku di rantau perairan negara kita yang kini telah pun dikemas kini menjadi kategori ketiga melibatkan kawasan perairan yang dilorotkan dengan warna merah ini membawa kepada kelajuan angin yang mencecah lebih daripada 60 km sejam dari arah timur laut dan juga ketinggian ombak yang boleh mencecah lebih daripada 4.5 meter. Amaran ini turut berkuat kuasa di sekitar perairan negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor Timur dan kami menasihatkan orang awam agar sentiasa berwaspada pada ketika ini kerana ia amat berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan termasuklah aktiviti perairan, bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Dijangkakan amaran ini akan berakhir menjelang 13 Januari. Seterusnya, amaran cuaca peringkat buruk yang dikategorikan bagi kawasan yang dilorotkan dengan warna jingga ini di sekitar bahagian timur Johor dijangkakan akan bermula menjelang 10 hari bulan iaitu hujan lebat yang dijangkakan akan berterusan berlaku. Manakala amaran cuaca peringkat waspada yang dijangka akan berlaku di sekitar selatan negeri Terengganu dan juga melibatkan negeri Pahang serta di bahagian barat negeri Johor ini masih lagi dikekalkan sehingga 12 Januari. Tidak terkecuali juga amaran bagi peringkat waspada di sekitar bahagian barat Sarawak ini masih lagi berkuat kuasa sehingga 12 Januari dan juga amaran di negeri Sabah melibatkan bahagian Kudat dan juga pantai barat dijangkakan akan bermula menjelang 10 hingga 12 Januari. Kami menasihatkan penduduk setempat agar sentiasa berwaspada pada ketika ini kerana keadaan hujan lebat yang berpotensi menyebabkan banjir di beberapa kawasan yang berkedudukan rendah serta kerosakan struktur-struktur bangunan yang tidak kukuh. Seterusnya kita perhatikan kepada paparan imej gambar radar untuk tinjauan pada petang ini. Keadaan cuaca adalah baik bagi kebanyakan tempat, namun demikian hujan yang masih lagi berterusan berlaku di bahagian selatan negeri Pahang dan juga di negeri Johor ini dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke malam nanti, manakala ribut peti di 1-2 tempat yang sedang berlaku di pedalaman negeri Perak, negeri Selangor termasuklah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, negeri Sembilan serta Melaka diramalkan akan berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Untuk negeri Sabah dan juga Sarawak pula pada petang ini tinjauan cuaca menunjukkan keadaan cuaca yang lembap lebih tertumpu di bahagian Kudat dan juga pantai barat, manakala di negeri Sarawak melibatkan bahagian tengah serta di bahagian Limbang. Sekian saja informasi cuaca. Seterusnya kita lihat kepada paparan moden numerika di jabatan kami yang menunjukkan cuaca pada malam nanti iaitu keadaan lembap yang masih tertumpu di sekitar negeri Pahang termasuklah di bahagian selatan negeri Perak, negeri Selangor dan juga melibatkan negeri Sembilan serta sebahagian daripada negeri Johor. Manakala di negeri Sabah dan Sarawak pula keadaan kelembapan yang tinggi masih lagi tertumpu di bahagian pedalaman negeri Sabah dan lain-lain tempat adalah dijangka tiada hujan. Sekian informasi cuaca untuk kali ini. Seterusnya kita lihat paparan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang malam nanti. Saya Farah Halim. Assalamualaikum.
Beralih ke perkembangan di Pahang, banjir kali ini disifatkan antara yang terburuk dalam tempoh beberapa tahun. Silakan Rozi untuk laporannya. Terima kasih Syah. Kali terakhir Pahang dilanda banjir besar adalah pada tahun 2014. Namun banjir kali ini disifatkan penduduk sebagai antara yang terburuk pernah dialami. Banjir kali ini nyata memberi kesan yang cukup besar bagi penduduk yang terjejas. Malah mereka mengakui ini antara banjir yang terburuk yang pernah mereka alami. Penduduk Taman Desa Bestari menyifatkan keadaan banjir pada kali ini antara terbesar pernah berlaku di kawasan itu selepas bah yang melanda pada 2014. Sejak 15 tahun yang lalu, Muhammad Zamri alias 55 tahun telah mengharungi 4 siri banjir termasuk pada tahun 2013, 2014 dan 2018. Baginya banjir pada tahun ini adalah yang kedua terburuk pernah dialami. Yang ni 2 kaki setengah air dalam rumah. Jadi memang banyak kerugian tu hampir 20,000 lah. Tu perabot banyak kita tak buang tu. Kabinet, almari, dapur apa semua tu. Justeru Muhammad Zamri amat berharap agar satu benteng dapat dibina bagi menghalang aliran air Sungai Belat ke kawasan kediaman penduduk dan mengurangkan risiko banjir besar. Sementara itu, Azlan Ahmad, 49 tahun mengakui gusar kediamannya kembali dilanda banjir. Memang banjir dia tak sini. Tapi tahun ni paling teruk. Dia lalu kat bawah tu, air dia macam biasa lah kan. Air banjir situ dia tak naik sangat. Tahun ni dia sampai ke atas. 2016-17 dia sampai kat sini. Dekat bilik pintu dia tak dah masuk lah. Lepas tu hari ini paling teruk. Sebelum ini, penduduk di kawasan kediaman tersebut telah dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Menengah Kebangsaan Gudang Rasau selepas kediaman mereka dinaiki air pada 1 pagi 4 Januari lalu sebelum dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing keesokannya. Laporan Rozi Hanis Abdul Rahman, Berita RTM. Akhirnya Allah pertemukan saya dengan tuanku. Itu reaksi seorang lelaki yang teruja apabila dapat bertentang mata dengan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah buat pertama kalinya pada kunjungan baginda mencemarduli melawat penduduk terjejas banjir di daerah Lipis. 2 hari lalu, video berdurasi 1 minit 32 saat itu tular apabila dimuat naik oleh warganet setelah melihat gelagat spontannya merakam detik istimewa itu bersama Al-Sultan Abdullah. Ahmad Izzah Syaharuddin, 45 tahun yang kebetulan pulang ke kampung isteri di Kampung Binjal Lipis pada hujung Disember lalu, terpaksa melupakan hasrat pulang ke Kuantan kerana terputus hubungan akibat banjir. Setelah mengetahui Al-Sultan Abdullah mengadakan lawatan ke daerah itu, Ahmad Izzah berhasrat untuk bertemu baginda. Gurauan untuk bersuah foto bersama baginda sebagai kenang-kenangan akhirnya menjadi kenyataan apabila Al-Sultan Abdullah berkenan berkunjung ke rumah keluarganya selepas melawat penduduk terjejas banjir di daerah itu. Bapa kepada 3 cahaya mata itu turut menerima kurniaan daripada Al-Sultan Abdullah sebagai meringankan beban akibat dilanda banjir. Pada lawatan itu, Al-Sultan Abdullah turut menaiki motosikal yang ditunggang oleh penduduk kampung untuk beramah mesra bersama penduduk kampung. Turut mengiringi keberangkatan baginda pada lawatan itu ialah Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail. InsyaAllah. Sebanyak 100 kucing jalanan dan kucing peliharaan yang terperangkap ketika banjir di sekitar Kuantan diselamatkan Kelab Sahabat Kucing Jalanan Pahang. Ia termasuk 18 ekor kucing jalanan yang dipelihara di Rumah Pelindungan Kucing di Sungai Isap Damai akibat kejadian banjir di kawasan itu.
Pengerusinya Jurina Abdul Rani berkata kesemua kucing tersebut dibawa ke Pusat Perlindungan Kesihatan dan Jagaan di Bukit Pelindung serta di Cengal Lempung di Kuantan. Bantuan tersebut dihulurkan sebagai meringankan beban pemilik haiwan peliharaan itu ketika mereka bergelut untuk berpindah ke Pusat Pemindahan Sementara PPS. Misi banjir adalah terbaru yang bagi untuk kelab kami di mana bila kesibukan banjir, bila ada masa banjir yang membela kucing-kucing jalanan yang terlalu banyak, bila tuan ataupun masa banjir dipindahkan di pusat pemindahan, jadi kucing-kucing ni tak tahu dia bawa ke mana. Jadi tugas bila dapat panggilan dari kami punya kelab kami akan datang dan membawa kucing-kucing ini semua ke tempat perlindungan yang telah kami sediakan. Katanya pusat perlindungan itu menyediakan makanan, membersihkan serta memberi rawatan serta penjagaan khusus menggunakan dana sendiri. Orang ramai yang ingin menyumbang kepada Kelab Sahabat Kucing Jalanan Pahang boleh menyalurkan ke nombor akaun tertera. Sekian paparan dari Pahang, kembali bersama Syah di Angkasa Puri, silakan. Baik, terima kasih Rozi Hanis. Lintah langsung negeri-negeri diteruskan dengan perkembangan dari Bumi Kenyalang. Antara paparannya, penemuan mayat selepas 6 hari operasi mencari dan menyelamat. Bomawin teruskan dengan laporan anda. Terima kasih Syah Musa, salam sejahtera dan salam hormat. 6 hari operasi mencari dan menyelamat Samsudin Beden yang dilaporkan hilang Ahad lepas menemui penyudahnya setelah mayat mangsa ditemukan di kawasan pantai Kampung Trombol, Kuching oleh orang kampung pagi tadi. Menurut Ketua Zon 1 Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak Yusri Basri, mayat mangsa ditemukan kira-kira pukul 6.20 pagi tadi. Ketika dihubungi RTM hari ini, beliau memaklumkan setelah menerima panggilan daripada orang kampung mengenai penemuan mayat itu, anggota penguat kuasa terlibat dengan ops cari lamat bergegas ke tempat kejadian untuk mendapatkan pengesahan. Setiap agensi ataupun agensi bomba dan juga dia ada agensi bergerak ke lokasi bagi mendapatkan mangsa dan juga mendapatkan pengesahan mangsa daripada ahli keluarga. Setelah didapati dan kita juga telah berhubung dengan ahli keluarga dan ahli keluarga telah mengesahkan bahawasanya mayat yang dijumpai adalah mangsa yang kita cari melalui pengecaman jam tangan yang digunakan. Beliau juga memaklumkan mangsa telah meninggal dunia akibat lemas. Mangsa Samsudin Bidin yang berumur 59 tahun hilang di laut selepas menghantar bot dari Santubong ke Kampung Lunduk pada pukul 5.50 pagi pada Ahad lepas. Baik, berkaitan perkembangan COVID-19 di Sarawak, sekatan pergerakan masih dikenakan ketika ini terhadap penghuni di 2 buah rumah panjang di bahagian Sri Aman iaitu di Sungai Putung, Batu Lintang dan di Bui Panjai, Lubuk Antu. Ia bagi mengekang penularan COVID-19 susulan terdapatnya kes positif yang dilaporkan pada Khamis lepas. Tinjauan RTM di Sungai Putung hari ini mendapati keadaan tenang dan terkawal. Beberapa orang anggota polis dan rela juga ditempatkan di rumah panjang berkenaan bagi memastikan tiada pergerakan keluar masuk sama ada penghuni rumah panjang atau orang luar. Kaki tangan Jabatan Kebajikan Masyarakat turut berada di Sungai Putung kerana ditugaskan untuk menghantar bekalan makanan kepada penghuninya. Pegawai Kebajikan Masyarakat Bahagian Sri Aman Vivian Engkiong semasa dihubungi memberitahu bekalan makanan yang siap dimasak dihantar 3 kali sehari setiap hari sepanjang tempoh sekatan pergerakan kepada penghuni terlibat. Ini termasuklah penghuni di Bui Panjai, Lubuk Antu. Menurut Vivian, rumah panjang Sungai Putung mempunyai 12 pintu bilik dengan 30 penghuni, manakala Bui Panjai mempunyai 147 penghuni dari 44 keluarga. Salah seorang penghuni di Bui Panjai, Irene Intang, turut berkongsi dengan RTM keadaan semasa sekatan pergerakan di rumah panjang mereka. Hari ini merupakan hari ketiga kami kuarantin di rumah Simon Bui Panjai. Memang kami hanya duduk di rumah saja dan tidak dibenarkan duduk bersemuka secara beramai-ramai. Dan semua penduduk telah menjalani swab test malam dan kami berharap keputusan nanti adalah semuanya negatif.
Pada Khamis lepas, seorang lelaki warga emas berasal dari Sungai Putong, Batu Lintang didapati positif COVID-19 dan lelaki berkenaan pada hari sebelumnya dilaporkan tiba di Bukit Panjai untuk melawat saudaranya. Golongan belia khususnya yang menceburi bidang keusahawanan perlu memperkukuh kemampuan dalam pelbagai aspek. Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata ia termasuk daripada segi kewangan dan kemahiran digital ke arah menjadi usahawan berjaya. Datuk Sebastian memberitahu golongan media juga digalakkan supaya menggandakan usaha menguasai bahasa lain untuk memudahkan komunikasi semasa berniaga. Ia sekaligus meningkat kemahiran dalam pengiklanan dan juga menarik lebih ramai pembeli produk. Beliau berucap merasmikan program promosi dan kreatif pengiklanan serta bahasa Inggeris dengan yakin untuk belia di Pustaka Negeri Sarawak Miri. Program yang merupakan anjuran Persatuan Belia Miri itu akan berakhir esok yang disertai lebih 20 orang golongan usahawan belia Miri. Antara tujuan program 2 hari ini ialah memberi pendedahan kepada semua platform dalam perniagaan, ayat-ayat yang mudah dan yakin serta berkomunikasi dengan yakin menggunakan bahasa Inggeris. Bagaikan nadi perhubungan, projek pembinaan Jambatan Marudi adalah amat penting dan merupakan satu-satunya akses ke Marudi serta ke kawasan sekitarnya, termasuklah ke Mulu dan Long Lama. Menteri Muda Kerajaan Tempatan Dr. Penguang Manggil berkata kerja-kerja pembinaan jambatan tersebut bagaimanapun mengalami kelewatan berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Everybody is looking up to this project, very critical as I've said, dan kita perlu kontraktor mempunyai komitmen yang kuat supaya projek ini akan siap ataupun dapat siap pada masa yang telah ditetapkan. Jelas Datuk Dr. Penguang Manggil, pada tahun ini pihaknya telah berbincang dengan pihak kontraktor, konsultan dan juga Jabatan Kerja Raya JKR untuk membuat pelan mempercepatkan kerja-kerja pembinaan agar selaras seperti dalam jadual. Beliau berkata demikian selepas mengadakan mesyuarat bersama pihak konsultan dan JKR Wilayah Utara Miri mengenai perkembangan terkini jambatan itu di Pejabat JKR Wilayah Utara Miri. Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Marudi berkata projek tersebut lewat 121 hari dari yang telah dijadualkan. Walau bagaimanapun, beliau berharap projek bernilai 75 juta ringgit yang dimulakan sejak 25 Januari 2019 itu dijangka siap pada 14 Jun 2022. Akhir sekali, penduduk di negeri ini khasnya di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Opar perlu bijak memilih wakil rakyat yang mampu meneruskan usaha pembangunan di kawasan itu. Justru Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Datuk Francis Hardin Hollis berkata peranan rakyat di kawasan itu penting pada pilihan raya umum Dun Sarawak akan datang. Datuk Francis Hardin Hollis berkata selama 3 tahun kawasan OPA tidak menikmati peruntukan khas luar bandar RTP. Kita tidak salahkan penduduk, ini wakil rakyat lari tetapi dia dibayar lawan, dia tidak rugi tetapi rakyat rugi. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis penyerahan tangki air OPA di Kampung Bokah Lundu hari ini. Pada majlis itu beliau juga Adun Simanggang menyerahkan sejumlah 1,110 tangki air bagi kegunaan penduduk di kawasan itu. Program bantuan tangki itu akan diteruskan dalam fasa kedua selepas mengenal pasti jumlah permohonan baru. Baik, berita wilayah dari Bumi Kenyalang berakhir di sini. Kembali bersama Syah Musa di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Bu Mawin. Sindiket pengedaran dadah didalangi 6 keluarga tumpas dalam operasi khas oleh Polis Kota Kinabalu. Paparan itu mengisi laporan lintah langsung dari negeri di bawah Bayu. Rakan penyampai di Sabah, Jovenia Jemlajim sedia dengan laporannya. Silakan. Syah, terima kasih. Salam sejahtera. Gabungan Rakyat Sabah GRS hari ini menandatangani Memorandum Persefahaman MOU melibatkan parti gabungannya bagi mekalkan kerjasama serta menolak campur tangan luar yang cuba menggugat GRS. Ia merupakan memorandum pertama seumpamanya dimeterai di bawah GRS.
Ia ditandatangani Pengerusi Bersatu Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor, Pengerusi Barisan Nasional Sabah Datuk Seri Bung Mokhtaradin, Presiden Parti Maju Sabah SAPP Datuk Yong Tekli, Timbalan Presiden Parti Solidariti Tanah Air Kosta Datuk Elron Alfred Angin, Timbalan Presiden Parti Bersatu Sabah PBS Datuk Seri Radin Maleh, Setiausaha PAS Sabah Dr. Ali Akbar Gulasan, Timbalan Presiden Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS atau Joseph Kurup, Pengerusi MIC Sabah Pierre Muhammad dan Pengerusi MCS Sabah Lu Yen Tung. Menurut Datuk Haji J, memorandum bertujuan memperkasa GRS bagi membolehkan tumpuan sepenuhnya diberikan terhadap perkhidmatan dan pentadbiran Sabah. Kita baru melangkaui sambutan 100 hari kerajaan negeri yang baru ini. Jadi apa yang kita mahu ialah untuk memperkuatkan lagi gabungan kerjasama di antara parti-parti dalam gabungan rakyat Sabah ini yang telah diberi mandat oleh rakyat dalam pilihan raya umum yang lalu. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas mesyuarat bersama pemimpin GRS di SICC Kota Kinabalu. Datuk Haji J turut mengumumkan senarai jawatan kuasa GRS yang dipengerusikan sendiri oleh beliau, manakala jawatan timbalan disandang Datuk Seri Bung Mokhtaradin, Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Ongkili dan Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan. Muhammad Razali Razi dipilih sebagai setiausaha dan penolongnya Ardino Diris, manakala Bendahari Datuk Seri Saleh Said Kurwak dan Ketua Penerangan Datuk Johnston Bangkuai. Sementara itu, Datuk Haji J turut menyatakan gerakan politik yang berlaku di peringkat persekutuan tidak akan menjejaskan kesatuan GRS. Beliau memberi jaminan pentadbiran Sabah kekal kukuh di bawah gabungan berkenaan, justeru tidak wujud isu pentadbiran negeri terpengaruh dengan keadaan semasa. Kita tidak boleh terpengaruh dengan movement politik yang berlaku di lain tempat, terutama di Semenanjung. Jadi kerana itulah kita perlu sesuai dengan mandat yang diberi oleh rakyat, kita teruskan untuk bersama-sama memerintah dan juga mentadbir negeri Sabah. Sementara itu, Pengerusi UMNO Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtaradin berkata, pendirian UMNO Sabah sangat jelas dan sepakat akan mempertahankan kerajaan pimpinan GRS. Kita punya keputusan, kita akan pertahankan kerajaan GRS. Parti UMNO bahkan Barisan Nasional, kita sepakat untuk mempertahankan kerajaan yang ada, because our priority is to develop Sabah, our priority have to help the Sabah to develop more better and better. Dalam majlis ini, Datuk Haji J turut mengumumkan senarai jawatan kuasa GRS. Balasan terlibat sindiket pengedaran dadah di ibu negeri, 6 sekeluarga akhirnya diberkas polis Khamis lalu. Tangkapan dibuat sepasukan pegawai dan anggota bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu kira-kira 12.30 tengah hari di Kampung Sembulan, Kota Kinabalu. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu ACP Habibi Majinji, kesemua suspek merupakan rakyat tempatan berusia 20 hingga 66 tahun, terdiri pasangan suami isteri bersama 2 anak lelaki, anak perempuan dan menantu. Mereka ditahan bersama 6 paket syabu seberat 67.8 gram disembunyikan di bawah pecahan jubin sebuah rumah di kampung berkenaan. 2 suspek mempunyai rekod lampau kesalahan dadah dan hasil ujian urin mendapati 2 suspek juga positif dadah. ACP Habibi dalam kenyataannya turut memaklumkan dalam serbuan berasingan kira-kira 7.35 malam di flat perumahan Kampung Sembulan Tengah, seorang lelaki tempatan 37 tahun diberkas bersama 3 paket syabu seberat 150.36 gram disembunyikan di bawah lapisan kapet bonet belakang kenderaannya. Suspek tidak mempunyai sebarang rekod kesalahan lampau dan hasil ujian urin juga negatif. Keseluruhan jumlah rampasan dianggarkan bernilai RM29,816. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B dan Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 yang antara lain memperuntukkan hukuman gantung sampai mati dan denda tidak lebih RM5,000 atau penjara selama tidak lebih 2 tahun.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Ahal Ehwal Pengguna KPDN-HEP Sabah berjaya melaksanakan pemeriksaan ke atas 80,165 premis perniagaan sepanjang tahun lepas. Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN-HEP Sabah Taha Julai yang dihubungi RTM berkata sebanyak 945 kes telah diambil tindakan atas pelbagai kesalahan dengan nilai rampasan berjumlah 3.7 juta ringgit. Dalam tempoh sama, sejumlah RM368,600 kompaun telah dikutip, manakala jumlah denda kes disabit kesalahan di mahkamah sebanyak RM553,150. Kementerian berkenaan juga telah menerima sebanyak 1,921 aduan tahun lepas dan 99% daripadanya telah disiasat. Menurut Taha, aduan tertinggi ialah mengenai harga barangan, diikuti transaksi dalam talian, perkhidmatan yang mengelirukan, barang kawalan dan bengkel kenderaan motor. KPDN-HEP juga akan sentiasa memantau dan menjalankan pemeriksaan harian bagi memastikan bekalan barangan keperluan, khususnya barang kawalan mencukupi. Sehubungan itu, bilik gerakan KPDN-HEP di seluruh negeri telah diaktifkan yang beroperasi setiap hari 8 pagi hingga 6 petang, manakala bilik gerakan di Kota Kinabalu beroperasi 8 pagi hingga 8 malam. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini dan saudara ayuh putuskan rantaian COVID-19, patuhi SOP kekang pendularan. Kita kembali bersama Syah di Angkasa Puri. Silakan. Jovinia. Kementerian Kesihatan menyiasatkan 700,000 penderma darah pada tahun ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata kadar kutipan darah negara hasil penerimaan darah secara sukarela pada tahun lalu turun kepada kira-kira 500,000 penderma darah berbanding 743,000 penderma pada 2019. Penurunan kira-kira 40% itu disebabkan pandemik COVID-19 yang menimbulkan kebimbangan dalam kalangan penderma dan penerima. Sehubungan itu, masyarakat diseru untuk mempergiat aktiviti pendermaan darah bagi membantu mencapai tahap bekalan darah yang optimum dalam negara. Badan Bukan Kerajaan juga dinasihatkan supaya turut sama menganjurkan kutipan pendermaan darah bagi tujuan itu. Sebenarnya perlu ada stok dalam tambahan di semua pusat-pusat kutipan darah kita dan juga di pusat darah negara, kerana at any time kita perlukan bekalan darah kepada kes-kes yang memerlukan seperti kemalangan jalan raya, kemalangan tempat kerja, ibu-ibu yang mengandung. Pihaknya menyasarkan 700,000 penderma darah pada tahun ini. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan penyerahan projek naik taraf pusat pengumpulan darah di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru. Saranan Kementerian Sumber Manusia agar majikan menyediakan pusat kuarantin bagi mengasingkan pekerja asing yang positif COVID-19 disokong Majlis Rangkaian Kesatuan Sekejap Antarabangsa Malaysia UNI MLC. Badan itu mencadangkan jawatankuasa khas ditubuhkan bagi memantau keberkesanan usaha tersebut. Menurut Presiden UNI MLC, Datuk Muhammad Syafiee BP Mamal, jawatankuasa khas itu perlu bagi memantau tindakan termasuk dari peringkat kuarantin sehingga pemberian vaksin. Pekerja asing tersebut juga bagaimanapun harus bekerja secara sah agar kos disediakan majikan berbaloi. Ia juga akan memudahkan usaha pemberian vaksin. Ada pekerja-pekerja warga asing yang kerja kat Malaysia, dia daftar secara sah dan bekerja di Malaysia. Dan ada juga di antara warga asing yang bekerja di Malaysia tanpa membuat pendaftaran. Jadi ini ada dua golongan pekerja yang perlu kita ambil kira.
Sebelum ini, Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan meminta majikan menyediakan pusat kuarantin bagi mengasingkan pekerja asing yang dijangkiti COVID-19. Mengawal pergerakan dalam menjalani kehidupan seharian, satu-satunya cara terbaik mengatasi punca yang boleh membawa kepada penyebaran penyakit COVID-19. Panduan itu telah diperkatakan sejak berabad tahun lalu dan dipraktikan tokoh perubatan Islam Ibn Sina berhubung isu pengawalan penyakit berjangkit. Menurut pendakwah bebas Muhammad Zaki Mak Yakim, dalam Islam, kaedah maqasid syariah boleh dijadikan rujukan kerana ia menekankan keselamatan. Begitulah situasi wabak COVID-19 ketika ini. Memelihara nyawa amat penting. Dengan statistik kematian semakin meningkat dan pesakit bertambah, masyarakat sepatutnya memahami prinsip tersebut. Ia termasuk mematuhi prosedur operasi standard SOP bagi memastikan usaha kerajaan memutuskan rantaian COVID-19 berjaya. Jelas bersesuaian dengan apa yang telah ditunjukkan oleh tokoh perubatan Islam kita, iaitulah Ibn Sina. Jadi kalau kita lihat bagaimana dia menganjurkan supaya tidak bersalaman untuk di peringkat awal berlakunya wabak dan seterusnya, kemudian basuh tangan. Dan kalau kita kembali kepada Islam sendiri pun, dalam mana-mana kitab fiqh, asas kepada ibadah itu adalah bersuci. Jadi saya rasa itu adalah asas kepada kenapa pihak berkuasa, pemerintah mengenakan satu SOP. Kadang-kala masyarakat alpa mematuhi SOP menyebabkan kes baharu terus meningkat kepada 4 angka. Saya lihat pembudayaan norma baru itu masih tidak ada dalam kalangan masyarakat kita. Disebabkan apa? Disebabkan kita tidak lagi betul-betul mendalami bagaimana norma baharu itu sebenarnya. Kita masih lagi memikirkan cara lama. Sekiranya diberi cuti, kita nak balik kampung. Sekiranya kita berjumpa seseorang, kita masih lagi tiada penjarakan fizikal. Kita masih lagi tidak mengikuti proses kebersihan yang betul. Justru amat penting masyarakat memahami bagaimana virus COVID-19 boleh menjangkiti dan merebak kepada orang ramai. Kempen berterusan Kementerian Kesihatan juga sentiasa mengingatkan masyarakat untuk memakai pelitup separuh muka dan mementingkan amalan jarak fizikal. Nur Ashran Muhammad Noor, Berita RTM. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM melakukan penerbangan ihsan membawa pesakit ke hospital di Pahang. Penerbangan itu dilakukan susulan banyak kawasan terputus hubungan akibat banjir. Penerbangan itu membawa seorang warga emas yang mengalami serangan jantung dari Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temerloh ke Hospital Tengku Ampuan Afzan, Kuantan. Pesakit itu tidak dapat dibawa menggunakan ambulans kerana banyak kawasan terputus hubungan akibat bencana banjir. Maratan Mutu Manikam yang berusia 72 tahun diterbangkan dari Sekolah Menengah Kebangsaan seberang Temerloh dan tiba di Pangkalan Udara Kuantan malam tadi. Turut terlibat dalam penerbangan itu doktor dan jururawat. Turut melakukan penerbangan ihsan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM. 2 mangsa kemalangan motosikal diterbangkan dari Pulau Tioman ke Hospital Tengku Ampuan Afzan, Kuantan pagi tadi. Pengarah Maritim Pahang Laksamana Pertama Maritim, Datuk Amran Daud berkata, penerbangan dilakukan selepas Pusat Penyelaras Mencari dan Menyelamat Maritim Kuantan menerima panggilan daripada Pegawai Perubatan Klinik Kesihatan Tekek Pulau Tioman. Mangsa Ta'asyah Hamid 60 tahun patah tulang rusuk menyebabkannya sukar bernafas. Sementara seorang lagi mangsa Rahim Syahdan 55 tahun patah tulang selangka. Berdepan dengan cuaca yang tidak menentu, korban tenaga dan masa adalah antara cabaran serta pengorbanan yang perlu dipikul oleh pasukan khas udara bomber PASKUP dari Unit Udara Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM. Pasukan sentiasa bersedia menghadapi bencana banjir dengan memberikan bantuan melalui udara dengan kekuatan aset yang ada. Kita ikuti laporan wartawan Grace Aisyah Kedayan yang turut serta secara eksklusif dalam liputan tinjauan udara dan mengagihkan bantuan bekalan makanan kepada penduduk terjejas banjir di Pahang.
kami berlepas dari Pangkalan Udara JBPM Subang pada 9.30 pagi. Tinjauan dan misi kali ini tertumpu di dua daerah iaitu Termeloh dan Rompin. Paskub melaksanakan 9 penerbangan operasi sejak semalam akibat laluan jalan darat di beberapa kawasan terputus. Kami turut merasai pengalaman itu sendiri dengan penerbangan di waktu hujan. Juruterbang kedua, penguasa bomba Faridullah Muhammad Noor yang membantu mengemudi helikopter AW139 mementingkan faktor keselamatan dengan mengambil kira berat muatan untuk membawa bekalan makanan untuk mangsa banjir. Berat itu memainkan peranan kerana helikopter kita mempunyai power yang limit disebabkan penggunaan minyak. Apabila kita membawa minyak yang banyak, so kita tak boleh memberi muatan yang banyak pada heli kita kerana power yang kritikal. So sekiranya kita nak bawa barang yang banyak, minyak kita pula yang akan menjadi satu masalah. So ini akan mengganggu kita punya pengoperasian lah. Di Rompin sahaja berat bekalan makanan yang dibawa pesawat adalah 1,774 kg termasuk 198 kapit beras untuk diagihkan kepada mangsa banjir di perkampungan orang asli di Kampung Jubau. Okey, sekarang saya berada di dalam lori bomba di mana di dalam ini ada 99 pek makanan yang akan diagihkan kepada keluarga yang terkandas dan mangsa banjir di Kampung Jubau. Dan saya difahamkan Kampung Jubau dari Bandar Rompin ini adalah sejauh 90 km. Dan hari ini dengan bantuan tentera udara dan juga unit udara bomba menghantar bekalan makanan melalui udara kerana laluan darat juga telah putus sejak semalam. Anggota penyelamat perlu bergerak pantas untuk memunggah bekalan dan keperluan asas ke dalam helikopter. Selaras dengan misi bahagian udara, komitmen mereka adalah menyelamatkan nyawa, harta benda dan alam sekitar. Mereka mempertaruhkan keselamatan diri demi menyelamatkan nyawa orang lain tanpa mengira masa dan penat lelah. Grace Aisyah Kedayan, Berita RTM. Yang di-Pertuan Muda Terengganu, Tengku Muhammad Ismail Sultan Mizan Zainal Abidin berkenan mencemar duli melawat beberapa PPS di daerah Kemaman, Terengganu. Baginda turut menyampaikan sumbangan makanan kepada penduduk yang berlindung di situ. Tengku Muhammad Ismail ditemani 3 adindanya, Tengku Muhammad Muaz, Tengku Fatimah Zahra dan Tengku Nadirah Zahra. Dewan Belian Majlis Perbandaran Kemaman merupakan PPS pertama dilawati. Selepas itu, Yang di-Pertuan Muda Terengganu itu meninjau PPS Sekolah Kebangsaan Seri Iman yang menempatkan 975 penduduk. Baginda kemudiannya ke PPS Sekolah Menengah Agama Al-Falah sebelum ke Sekolah Kebangsaan Cukai. Angkatan Tentera Malaysia ATM mempunyai keanggotaan mencukupi dan aset lengkap bagi membantu mengendali bencana banjir. Justru pasukan itu sedia menambah jumlah anggota dan aset sekiranya perlu. Okay. Buat masa ni, apa yang kita telah jangkakan saiz banjir tu dan juga tahap banjir tersebut, kan? Buat masa ni anggota dan aset yang ada cukup untuk menangani. Jika perkara ini menjadi lebih meningkat dan lebih teruk lagi, kan, kita sentiasa ada anggota-anggota dan juga aset-aset yang boleh kita tambahkan lagi. So setakat ini hampir 5,000 anggota dengan 1,000 aset ketenteraan digerakkan di lapangan bagi membantu penduduk terjejas banjir. Jeneral Tan Sri Effendi ditemui di Ibu Negara. 3 individu yang menaiki sebuah pacuan 4 roda berdepan detik cemas apabila kenderaan dinaiki dihanyutkan banjir. Mereka bagaimanapun dapat menarik nafas lega selepas diselamatkan sekumpulan belia yang kebetulan berada di situ. Kejadian di Pekansari Kuala Kerau Pahang itu berlaku ketika kenderaan berkenaan cuba merentas banjir. Enjinnya bagaimanapun mati ketika mengharungi bah sebelum ia dibawa arus. 15 belia yang berada di situ bertindak menyelamatkan pemandu dan penumpang kenderaan itu dengan dibantu sebuah bot. Kerja menyelamat mengambil masa sekitar setengah jam.
Perkembangan sukan. Selangor FC memandang ke hadapan apabila memilih menjalinkan kerjasama strategik bersama Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA dalam usaha memperkasakan bola sepak di peringkat akar umbi. Menerusi kerjasama tersebut membolehkan skuad Gergasi Merah itu berkongsi kepakaran dan strategi lain seperti logistik serta fasiliti sukan dimiliki MBSA. Selangor FC dalam kenyataan memaklumkan MBSA merupakan antara entiti yang banyak menyokong usaha membangunkan bola sepak di Selangor melalui pembabitan pasukan bola sepak yang bertanding di Liga Peringkat Negeri serta Akademi Bola Sepak. Kerjasama strategik antara dua pihak itu dilaksanakan dalam satu majlis ringkas di FAS Training Centre yang menyaksikan MBSA menyumbang dana tunai sebanyak RM500,000 sebagai tajaan kepada pasukan Selangor FC dalam menghadapi musim 2021. Majlis perjanjian kerjasama itu turut disaksikan Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah merangkap pengerusi Selangor FC dan Datuk Bandar Shah Alam Datuk Haris Kasim. Ketua Pegawai Eksekutif CEO Selangor FC Dr. Johan Kamal Hamidun dalam kenyataan yang sama berharap kerjasama strategik pihaknya bersama MBSA akan mengembalikan zaman kegemilangan Gergasi Merah dan lebih banyak entiti korporat lain turut tampil memberi sumbangan. Sedar sumbangan besar Ratu Tempin Bola Negara dan bekas juara dunia Shailene Zulkifli terhadap sukan berkenaan, maka Kementerian Belia dan Sukan KBS meminta Majlis Sukan Negara MSN untuk meneruskan perbincangan dengan Shailene mengenai perancangan masa depannya. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikan dalam satu kenyataan menjelaskan bahawa Shailene terlebih dahulu telah memaklumkan hasrat untuk bersara kepada MSN. Tambah Rizal, beliau menghormati dan menerima sepenuhnya keputusan Shailene untuk bersara setelah 28 tahun menyumbang bakti mengharumkan nama negara hingga ke persada antarabangsa. Menurutnya, Shailene merupakan seorang atlet yang berjiwa besar serta banyak terlibat dalam beberapa program yang melibatkan sokongan kebajikan kepada atlet negara. Shailene mengumumkan persaraannya sebagai atlet kebangsaan baru-baru ini dan telah menyerahkan surat peletakan jawatannya kepada Ketua Jurulatih Kebangsaan Holloway Chiah pada Selasa lepas. Insiden kanak-kanak terperangkap di dalam kereta acap kali berlaku walaupun kadar kematian akibat kejadian itu rendah. Namun langkah pencegahan awal perlu dititikberatkan agar ia tidak terus berulang. Atas kesedaran itu, projek sistem pengesanan kanak-kanak dalam kenderaan hasil ciptaan dua pelajar Kolej Vocational Taiping Perak menjadi fokus laporan wartawan Fahmi Muhammad Nur. Kejadian kanak-kanak terperangkap di dalam kereta yang berkunci sering terjadi di negara kita. Sama ada secara tidak sengaja ataupun disebabkan kecuaian, insiden sebegini harus dielakkan. Inovasi ciptaan dua pelajar Kolej Vocational Taiping ini mungkin penyelesaiannya. Projek cetusan idea pelajar tahun akhir Diploma Teknologi Elektronik Raja Nur Syafiqah Raja Syahidan dan Mardiana Mokhtar mengambil masa 2 bulan untuk disiapkan. Sistem pengesanan berkenaan berfungsi selepas notifikasi diaktifkan sebaik enjin kereta dimatikan dan kunci kereta dikeluarkan. Pengguna kemudiannya akan menerima pesanan bergambar dan suhu melalui aplikasi Telegram di telefon bimbit atau komputer yang didaftarkan apabila sensor mengesan pergerakan dan suhu di tempat duduk kenderaan. Perkara itu tidak mustahil berlaku pada kita, saudara mara kita, keliling kita lah. Jadi saya rasa kita perlu melaksanakan atau cipta atau mereka bentuk suatu projek yang boleh bermanfaat pada orang lain. Saya amat berterima kasih kepada pensyarah-pensyarah di Kolej Vocational Taiping kerana banyak membantu dan memberi sokongan dari semasa ke semasa sehingga kami berjaya memenangi anugerah yang sangat-sangat membanggakan Malaysia. Paling membanggakan, projek ini memenangi 3 anugerah termasuk pingat emas pada pertandingan World Inventor Award Festival WIAF 2020 di Korea Selatan. Okey, kami harap projek ini dapat dipatenkan dalam industri automotif untuk menyelamatkan nyawa kanak-kanak di dalam kenderaan disebabkan kelalaian atau kecuaian ibu bapa yang
tidak menyedari ataupun mengambil remeh masalah ini. Pengarah Kolej Vokasional Taiping, Kamaruzaman Nayan berkata pihaknya dimaklumkan mengenai keputusan itu menerusi email pada 3 Disember lepas, manakala penyampaian hadiah diadakan di Seoul, Korea Selatan pada 13 Disember lalu. Harapan saya supaya KB Taiping ini menjadikan inovasi satu kebitaraan ataupun niche area untuk peringkat kolej dan untuk bahagian pendidikan latihan teknik dan vokasional. Diharapkan usaha dua pelajar ini dapat membuka mata ramai pihak untuk lebih cakna mengenai insiden ini serta tidak terlampau memandang remeh isu tersebut. Fahmi Muhammad Noor, Berita RTM. Memakai pelitup muka. Amalkan penjarakan fizikal di mana-mana sahaja. Menggunakan aplikasi MySejahtera sebelum masuk ke premis. Gunakan pensanitasi tangan. Amalkan pembudayaan norma baru dalam kehidupan. Berita wilayah berakhir di sini. Sentiasa mengimbas MySejahtera di lokasi yang anda tujui. Bersama-sama kita cegah penularan COVID-19 kerana kita masih belum menang. Assalamualaikum dan salam hormat.